Babi minta sikit. Okey. Okey, terima kasih Keluang. Setuju atau tidak Keluang untuk mengatasi disinformation ni sebagai satu pelengkap kepada pemansuhan akta berita tidak benar ni, kerajaan juga sepatutnya mengusahakan pengenalan akta kebebasan maklumat ataupun Freedom of Information Act. Terima kasih. Saya Kangga. Ya, adik Kanga, silakan. Terima kasih Pak Yusuf Sulong. Saya cuma nak minta sedikit penjelasan sebab sedikit terkeliru. Sebab bila Pak Sulong sebut tentang isu perkauman, saya rasa dia itu tak jatuh ke bawah persoalan berita benar atau tidak benar, tetapi itulah perspektif yang kita mahu ambil dalam sesuatu perkara yang berlaku. Terima kasih Jelutong. Ini apa yang Jelutong bahaskan ni ada kaitan dengan apa yang saya tanya pada Pak Sulong sebentar tadi. Bila kita tidak ada satu definisi khusus tentang apa yang dikatakan sebagai berita tidak benar, ia akan membuka ataupun memberi kuasa yang sangat luas kepada pihak berkuasa. Dalam kes pada hari ini, kita sebagai kerajaan, yang mana apabila berlaku beza pandangan, akhirnya tafsiran rasmi yang diambil adalah tafsiran kerajaan. Jadi ia memberi sangat banyak kuasa yang mana boleh digunakan secara salah, yang akhirnya memangsakan orang ramai. Jadi apa pendapat Jelutong? Betul. Saya setuju. Sambung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker atas ruang berbahas yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya ingin mengajak Dewan untuk mengalu-alukan rombongan daripada Royal Commonwealth Society yang ada bersama-sama kita di dalam Dewan pada petang ini. Saya sama seperti Jelutong sebenarnya tidak bercadang untuk mengambil bahagian pada awalnya. Speaker tadi, Kanga minta 5 minit. Tengok sekarang 15 minit. Ini keputusan Speaker. Minta maaf. Peraturan mana? Tadi dia minta 5 minit. Tadi Kangga berapa minit diperlukan? 10 minit lah. Sekarang ni Tak apa, bagi 15 pun tak apa. Kalau tak ada, tak ada lah. Speaker dia tak pakai peraturan. Tak apa. Speaker peraturan mana? Akan Tadi pembangkang minta 15 minit, Pak Sulong saya bagi. Yang lain bagi minta 15 minit pun saya bagi. Janganlah buat tuduhan yang bukan-bukan. Sekarang yang bomba dia minta 10 minit. Saya ikut budi bicara saya rasa dia dalam munasabah. Oleh kerana itu saya benarkan. Ini pun nak buat aduan. Tadi sebenarnya Speaker bagi 15 minit tu adalah peluang. Apabila saya bagi 15 minit kepada sebelah pembangkang, mengapa tak puji? Sekarang saya bagi sebelah kerajaan bagi 10 minit buat aduan pula. bukan. Adillah kepada speaker. Tadi speaker yang sebelum ni dia dah habis dia mai kemudian. Okay. Dia minta 5 minit. Okey, itulah. Malulah sikit. Sila Kangga. Jangan bazir masa lagi. Okey, jadi saya ingin mengambil bahagian dalam perbahasan ini untuk memansuhkan akta anti berita tidak benar, bagi menegaskan keperluan untuk pemansuhan dan juga membidas beberapa hujah yang telah dibangkitkan oleh kawan-kawan kita di Blok Pembangkang. Jadi terlebih dahulu saya ingin memetik kata-kata daripada Reinhold Niebuhr dalam karyanya The Children of Light and The Children of Darkness. Man's capacity for justice makes democracy possible, but man's inclination toward injustice makes democracy necessary. Ataupun dalam terjemahan bebas saya, bermaksud keinginan kepada keadilan memungkinkan demokrasi berlaku, tetapi kemahuan kepada kezaliman menjadikan demokrasi sebagai satu keperluan. Kes yang berada di depan kita pada hari ini adalah satu ujian untuk menentukan sejauh mana kita memungkinkan demokrasi terjadi di dalam negara kita, atau hanya sekadar menjadikan demokrasi sebagai satu keperluan bagi mengesahkan kecenderungan kita kepada kezaliman. Datuk Timbalan Speaker, saya ingin mengajak Dewan meletakkan kes di depan kita pada kedudukan yang tepat. Kita akui dalam banyak keadaan demokrasi yang ditandai dengan adanya perlembagaan yang menjamin kebebasan dan keadilan, ia terdedah kepada pelbagai perbezaan pandangan, perubahan undang-undang dan juga manipulasi. Akta ini yang kita bincangkan pada petang ini sebenarnya daripada banyak perbahasan jelas menunjukkan bahawa ia dibuat dulu tanpa rundingan yang mencukupi. Kita tidak tahu media mana yang kerajaan dulu rundingi semasa nak buat, kerana mereka lah tentunya menjadi pihak yang paling terjejas. Dengan adanya akta ini, kita tidak tahu siapa wakil-wakil daripada badan masyarakat sivil, kita tidak tahu siapa aktor-aktor yang lain yang dirundingi oleh kerajaan terdahulu semasa menggubal akta ini. Sebab itu kita tidak heran
bila sebagaimana disebut oleh sahabat saya daripada Jelutong tadi, definisi tentang berita tidak benar ini pun sendiri tidak jelas. Jadi ia membuka ruang manipulasi yang sangat besar kerana Kuala Terengganu. sekejap lagi. Ya. Kerana kita tahu dari segi rekod yang sebagaimana disebut sebagian contoh oleh kawan-kawan kita di pihak pembangkang, dia ambil contoh akta yang sama dibuat oleh Arab Saudi, akta yang sama dibuat oleh China, akta yang sama dibuat oleh beberapa negara yang kita tahu negara-negara ni dari segi rekod kebebasan media, dari segi rekod demokrasinya di peringkat antarabangsa bukanlah sesuatu yang boleh dibanggakan. Kecuali kawan-kawan kita juga ada mengambil beberapa contoh, misalnya daripada negara Jerman dan juga negara Perancis. Tadi Parit Sulung pun ada sebut daripada European Commission. Saya pun buka lah kata laporan European Saya bagi Commission. contoh Singapura lah. Apa betul Singapura pun bukanlah negara yang boleh dibanggakan dari segi demokrasi, dari segi kebebasan medianya. Sebab itu saya sebut ini bukan soal negara, tetapi ini dari segi track record negara-negara yang berkehendakkan Parit Sulong undang-undang begini. sokong lah Singapura. Bahkan dari segi laporan Persatuan Eropah sendiri menyebutkan, saya bacakan di sini dalam laporan European Commission menyebutkan the term fake news is not only inadequate but also misleading because it has been appropriated by some politicians and their supporters who use the term to dismiss coverage that they find disagreeable and has thus become a weapon with which powerful actors can interfere in circulation of information and attack and undermine independent news media. Kang Ah. Ini adalah laporan. Kalau kita kata European Betul. Commission pun berminat dengan akta ini laporan rasmi mereka yang sepatutnya kawan-kawan kita daripada pembangkang rujuk sebelum bercakap. Kang Ah. Boleh, Saya nak bagi Kang Ah. Saya bagi dekat Okey, salah. Jelutong dan juga tadi Kuala Terengganu. Terima kasih. Masih salah tak boleh? Nah, untuk Boleh salah tak boleh? Kang Ah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, ketika undang-undang ini digubal, beberapa minggu sebelum undang-undang ini digubal, terdapat berita daripada Amerika Syarikat, the Department of Justice, yang cuba dikekang oleh Kerajaan Barisan Nasional. Berita tersebut tular dalam laman web, laman sosial di mana dikaitkan dengan Yang Berhormat Pekan. Dan kita tahu semasa perbahasan ada juga kenyataan-kenyataan dikeluarkan. Pembangkang-pembangkang mengatakan bahawa undang-undang ini bertujuan untuk mengekang berita tersebut. Ia adalah untuk melindungi Yang Berhormat Pekan yang menghadapi skandal 1MDB. Itu adalah tujuan undang-undang ini digubal. Okay, terima kasih Jelutong. Saya bagi Ya. Apa-apa pun di dalam perbahasan yang lalu sewaktu diluluskan undang-undang ini telah pun melalui proses demokrasi. Tadi Yang Berhormat kata sebelum undang-undang ini dibawa ke dalam parlimen ia tidak dirundingkan. Tadi di dalam perbahasan saya semalam saya menyebut tentang apa yang disebut oleh Menteri Komunikasi bahawa sebelum rang undang-undang ini akan dibawa kembali untuk pemansuhan, akan dirunding dulu dengan stakeholder. Adakah proses itu telah dibuat terlebih dahulu sebelum dibawa ke dalam dewan ini? Terima kasih Kuala Terengganu. Terima kasih. Satu lagi. Saya nak tambah satu lagi. Cukup. Tadi disebut tentang Cukup. Nanti ramai lagi nak tanya. kekurangan. Ya. Pasal apa tak buat pindaan saja? Kita buat. Terima kasih. Pasal apa tak buat pindaan Terima saja? kasih. Saya suka bila dia sebut begini kerana daripada awal perbahasan saya jelas menunjukkan kenapa saya petikan Reinhold Niebuhr ni ialah kerana ada saja pihak-pihak tertentu yang akan menyalahgunakan demokrasi atas maksud sebagai keperluan, bukan atas sebagai satu yang kata untuk memenuhi keperluan ataupun hak-hak rakyat. Sepatutnya sebelum kita tanya sama ada kerajaan merundingkan untuk pemansuhan, kita patut tanya kerana asasnya undang-undang ni wujud tanpa rundingan. Itu yang mula dulu dari segi prioriti dia. Bukan kita kata kena runding selepas ia wujud. Sepatutnya masa nak wujudkan tu dulu yang kita patut tanya. Jadi Datuk Timbalan Speaker, Undang-undang ini sendiri undang-undang yang bagus. Datuk Timbalan Speaker, saya nak meneruskan perbahasan saya. Bagi saya ialah persoalan yang patut kita utamakan dalam perbahasan kita ialah bagaimana kita khususnya rakyat boleh mendapatkan berita benar. Ini dah lawan kepada berita tidak benar. Adakah rakyat mudah untuk mendapat berita benar ni? Dan jika ya, mengapa mereka gagal untuk menapis berita-berita yang tidak benar? Jika tidak ada kemudahan untuk mendapatkan berita benar, apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi membolehkan mereka mendapat berita benar? Sebab itu tadi saya minta supaya sebagai pelengkap kepada
pemansuhan ini kita sebagai kerajaan sepatutnya mengusahakan akta kebebasan maklumat. Ini tidak berlaku pada zaman pentadbiran lalu. Mereka bukan saja nak menghalang untuk mewujudkan akta anti tidak benar, tetapi macam saya sebut tadi, indeks kebebasan media kita antara negara yang terkebelakang. Akta kebebasan maklumat tidak ada. Kita ada akta rahsia rasmi. Jadi bagaimana rakyat nak mengakses berita benar ni sebagai lawan sebenar kepada berita tidak benar? Dan akta ini diperkenalkan dalam realiti itu yang kita kena faham. Dan laluan Setiawangsa dan juga Pasir Salak seorang setengah minit. Okey, terima kasih Yang Berhormat Kanga. Saya cuma ingin bertanya sebab tadi Kanga ada sebut tentang Freedom of Information Act, cadangan. Dan sebenarnya kalau kita lihat benda ini ada dibuat di negeri Selangor dan juga Pulau Pinang kalau tidak silap saya, di bawah kerajaan Pakatan Rakyat dan kemudian Pakatan Harapan. Jadi bukankah sebenarnya Kanga bersetuju dengan saya sekiranya pihak pembangkang sepatutnya mengalu-alukan pemansuhan ini, kerana dengan ini apabila akta anti fake news ini dimansuhkan dan kemudian sekiranya kita buat FOI, kemudian ini akan memberikan ruang sepenuhnya kepada pihak pembangkang untuk mengkritik kerajaan dengan bertanggungjawab dan juga bebas. Terima kasih Pasir Salak. Terima kasih Yang Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Sila. Ada dua perkara saya nak tanya pengesahan. Yang Berhormat Prediction. Saya tengok dalam video bunyi macam kata Kongres tu Kongres Barwah. Ya? Ada orang kata, dah dengarlah dulu. Ada orang kata Kongres Barwah. Yang mana satu betul ni? Barwah ke? Okay, terima kasih Pasir Salak. Belum habis lagi, tunggu dia. Dah cukup betul. Ini Masa dah tak banyak dah. ada satu lagi. Satu lagi saya tanya. Barwah tu berita palsu. Kanga teruskan. Kejap. Ini GST. Okey. Yang Berhormat Kanga kan ada sebut kata GST ni nampak bagus juga ni. Boleh diperkenalkan balik kan? Tapi Perdana Menteri kata, ya dia kata boleh kita tengok kalau rakyat tak. Sehari kemudian dah kata tak jadi pula. Jadi berita mana yang betul ni? Yang Berhormat Kanga ya? Okey, terima kasih. Ke atau Perdana Menteri ke atau siapa ke? Terima kasih. Saya tak tahu berapa lama Pasal ada destinasi. Dia kata tak ada Okey, duduk. Sila Yang Berhormat Kanga. Okey, terima kasih Pasir Salak. Saya tak pasti. Tak pasti apa yang Berhormat ada kata baik kan? GST Tak bagus. apa, duduk. Bagilah saya jawab. Yes or no? Yes or no? Dah tanya, bagilah saya jawab. Dah saya minta jawab. Yes or no? Dah tanya, bagi saya jawab. Sila dulu. Saya tak pasti Pasir Salak ni dah berapa lama di Parlimen. Sebab dia tak tahu siapa yang ada kuasa eksekutif dan siapa tidak ada kuasa eksekutif. Dan Perdana Menteri kata tidaklah tu. Kalau saya sokong sekalipun, keputusan prerogatif dia adalah milik kuasa eksekutif. Jadi tak perlu tanya saya. Tak perlu tanya. Terima kasih. Dan saya sangat bersetuju dengan apa kata-kata daripada Setiawangsa tadi, dan kita berharap selepas ini kerajaan persekutuan akan segera untuk membentang ataupun akta kebebasan maklumat supaya akses kepada maklumat ini akan lebih mudah diperoleh oleh rakyat, dan kita sepatutnya memikirkan bagaimana maklumat-maklumat yang benar ini dapat diakses dengan lebih mudah, bukan saja oleh kekitangan kerajaan ataupun kita daripada parti kerajaan, tetapi oleh semua orang. Kerana kita memang berharap kata hanya dengan maklumat-maklumat inilah perbincangan kita dapat berlangsung dengan lebih baik, dan kita harus akui dalam demokrasi ada beza pandangan, ada beza perspektif, dan kadang-kadang maklumat yang ada ni adalah sejenis honest mistake kalau dalam bahasa Inggeris yang boleh diperdebatkan. Jadi macam saya sebut tadi, kalau dalam perdebatan kalau kita ambil maklumat rasmi sudah tentulah kita ambil maklumat kerajaan, tetapi dalam demokrasi ini dia sifat dia adalah evolve. Dia berkembang, ada maklumat yang hari ini benar, tetapi bila ada teknologi baru, realiti baru akan mengubah apa yang kita faham sebagai kebenaran pada hari ini. Dan setakat itu saja perbahasan saya, Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih atas ruang berbahas. Saya dengan ini menyokong untuk memansuhkan akta anti tidak benar. Sekian, terima kasih.